Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Muhammad fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke 15. Okey. Okey, Pak. Baik, kita dah baca dulu tentang adab-adab. Adab-adab bertandang, adab-adab pergi rumah orang, adab-adab sebagai seorang isteri dan sebagainya. Baik, kita sambung lagi tentang adab-adab yang lazim ini, iaitu yang kita sebutkan last sekali, muka surat yang last sekali, muka surat 14 bawah sekali. Sebelum kita masuk tajuk yang baru, muka surat 15. Baik, kata dia, seorang anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Asma binti Abu Bakar, yang hidupnya susah kerana berkahwin dengan seorang sahabat Nabi SAW yang miskin, yang bernama Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu. Maka bila Abu Bakar datang tengok anaknya hidup susah, maka Abu Bakar berkata, aku nak berikan kepada kamu seorang khadam yang boleh berkhidmat pada kamu. Maka anak dia berkata kepada bapa dia, memadailah akan daku dan memeliharalah ia akan daku. Bawa sekali muka surat 14. Dia kata, pak saya tak payahlah dia ambil khadam, cukuplah saya ni jadi isteri dia, cukuplah saya yang buat semua kerja ni. Dia kata bila saya pergi ambil pembantu saya, seolah-olah dia memerdekakan daku daripada berkhidmat. Seolah-olah dia dah ambil alih tugas saya, akhirnya pahala saya tak ada bagi kat dia apa. Biarlah saya teruk mata untuk suami, janji pahala dapat. Biarlah saya cari rezeki sama-sama dengan suami yang susah, janji pahala dapat. Bila ambil dia nanti, rasanya seolah-olah kita bagi pahala free je dekat dia. Kata Asma binti Abu Bakar. Maka adalah sebaik-baik perempuan itu ialah, penutup untuk bahagian perempuan, sebaik-baik perempuan itu ialah yang cita-citanya ialah membaikkan dirinya dan memeliharakan badannya. Perempuan yang baik apa dia? Yang pertama kata dia, perempuan yang kerja dia membaikkan dirinya, jaga tubuh badan, jaga kesihatan. Jangan bila suami nak nikah baru nak jaga, sebelum ni kena jaga. Itu perempuan yang baik. Yang kedua kata dia, pelihara badannya. Apa yang suami berkenan, macam mana bentuk, macam mana fashion, wangi ke, bau apa ke, kenalah jaga. Orang perempuan semua kan muda tak kira, kena jaga. Lepas pantang dulu-dulu, sebab tu orang tua-tua dulu pantang-pantang ni, rambut kena ikat tegang-tegang supaya tak nak kedut. Ada sebab kenapa mak-mak bidan tu ikat tocang, sering, sedih, buh bunyi, budak sejuk, halba semuanya buh. Sebab apa? Mesti ada sebab. Kenapa menunggu? Orang tua-tua dulu pergi ambil batu, pergi bakar batu tu sampai panas. Ambil daun pula, pergi lapik dengan daun, lapik dengan kain, tungku. Orang yang dalam pantang dulu tungku, tekan tu. Lepas menantu tungku, mak mertua pula tungku pula. Mak tumpah. Mesti ada sebab kenapa orang tua-tua dulu pakai barut. Orang muda sekarang dah tak pakai barut.
Ini yang kita kena balik. Ini hadis Nabi sebut pada kita. Jaga badan. Oh, kita sekarang ada macam-macam. Guna pelangsing lah, ya, selingsing lah, semuanya ada kan. Dia tak ambil yang dulu-dulu macam-macam petua yang dia buat. Yang ketiga kata dia, perempuan yang baik ialah perempuan yang buat kerja dalam rumah, mengemas, memasak, jaga dalam rumah. Walaupun ada pembantu, tapi untuk suami saya makan, Ustaz, saya yang masak. Biar tangan saya yang masak, Ustaz. Baik biar air tangan saya yang masak, Ustaz. Biar suami saya makan daripada hasil air tangan saya. Habis tu pembantu rumah kau buat apa? Macam-macam kerja dia boleh buat, Ustaz. Basuh kereta, tukar atap bocor, itulah kerja dia, Ustaz. Tapi dalam bab memasak ni, biar saya lah, Ustaz. Itu perempuan yang baik. Sebab apa? Biar dia jatuh cinta dengan masakan saya. Saya takut nanti dia jatuh cinta dengan masakan pembantu saya. Dengan pembantu pun dia cinta sekali. Yang keempat, sembahyang fardu 5 waktu. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Yang keenam, memeliharakan kemaluannya, jangan berzina, dan mengikut bagi suruh dan tegah suaminya. Maka perempuan yang demikian, Nabi berkata, masuklah syurga pada perempuan itu daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Masuklah syurga, masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhanmu daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Ada berapa tadi? 1, baikkan diri, perangai akhlak, kesopanan, baikkan. Yang kedua, tolong pelihara badan, maintain badan elok-elok. Tiru macam saya, lihatlah, pandanglah, tiru macam saya. Rambutku yang ikal dan dadaku yang bidang. Itu lagu apa? Ikut Sarawak tu, Nona Asia tahun 54. Dia suruh tiru lah buat untuk suami. Pakai geda pun, geda untuk suami. Tak apa, jangan pakai geda untuk orang. Faham ke geda? Tak faham, tanya kau lah kau. Yang ketiga kata dia, buat kerja dalam rumah, memasak, mengemas dan sebagainya. Kalau Allah boleh dalam seminggu tukar cadar katil tu sehari 4 kali, seminggu 4 kali. Ini cadar tu dah 6 bulan. Tak tukar-tukar. Kalau tukar pun pasal batuh pun. Cuba tukar. Bentuk katil tu tak tukar lah. Memang 4 segi lah. Tak tahu kau tuan-tuan nak beli katil bulan. Tapi cadar tu kena tukar. Sarung bantal kena tukar. Kelambu pun kena tukar kalau ada kelambu. Hari ni katil belah sini, minggu depan belah sana pula. Ubah dalam bilik. Jangan ubah, letak di ruang tamu sudah. Itu tanda-tanda mati. Mengubah katil ke ruang tamu tu tanda-tanda meninggal dunia. Yang ketiga kata dia semayang. Yang keempat puasa. Yang kelima jaga kemaluan. Yang keenam taat kepada suami. 6 benda ni orang perempuan buat. Nabi kata masuklah syurga daripada mana-mana yang tuan-tuan nak masuk, yang isteri nak masuk. Subhanallah. Seronok jadi orang perempuan. 6 benda ni je kena buat. Baik pada badan, senang. Sport berlambak, Ustaz. Pelihara badan, senang. Mahjun, Ustaz, banyak. Nyonya mener banyak, Ustaz. Yang ketiga, buat kerja rumah, memasak, mengemas, senang, Ustaz. Buku memasak, resepi berlambak-lambak, Ustaz. Semayang, senang, Ustaz. Yang kelima, puasa, senang, Ustaz. Yang keenam, jangan berzina, senang, Ustaz. Yang paling susah, yang ketujuh itu, taat pada suami. Yang tu paling susah. Orang perempuan 6 benda tadi boleh buat. Last kali. Sebab tu Nabi letak last kali. Macam yang last tu yang susah.
Yang 6 tadi kita boleh buat puasa perempuan. Ya Allah, orang perempuan puasa 6 boleh habis awal. Kita sayuk-sayuk bulan Syawal baru habis. Orang perempuan raya kedua tak ada puasa. Dia pun senang ni. Tapi yang paling susah apa? Ni, yang paling susah ni yang nombor 7. Taat pada suami. Suami kata, "Pak, masak." Boleh masak. Suami kata, "Pak, jangan pergi." Suami kata, "Pak, sain." Apa? Oh, yang tu yang masalah tu. Yang lain tu baik abang. Lah kali tu yang susah. Baik, habis dah bab perempuan. Habis lah, orang perempuan penyiksaan tu habis lah. Kita masuk bab yang baru, bab laki-laki pula. Okey, pada pagi ni kita akan baca pula. Ini suatu tambih. Ini satu berita. Ini satu khabar. Ini satu kisah. Ini satu hukum. Ini satu pengajaran. Tambih. Pada menyatakan kebinasaan atas laki-laki pula. Yang mempunyai isterinya dengan sebab berkahwin. Pelajaran kita pada pagi ini ialah, dulu kita belajar kebinasaan pada isteri. Sekarang kita masuk pula kebinasaan kepada suami dengan sebab suami itu berkahwin. Baik, yang pertama, iaitu ada beberapa perkara. Yang pertama, tiada mudah memberi belanja isterinya daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu memberi nafkah. Kegagalan seorang suami yang pertama terhadap isteri dan keluarganya ialah gagal mencari, gagal memberi nafkah yang halal kepada anak isteri dia. Peringkat awal mungkin dia boleh buat. Masa tu belanja belum banyak. Awal-awal RM1 itu kongsi seorang. Lepas kahwin kongsi berdua. Lepas dapat anak RM1 kongsi 3. Dia semakin mengecil perkongsian itu. Sedangkan perbelanjaan semakin banyak. Maka ramai suami yang gagal dalam bab itu. Contoh paling mudah tuan-tuan. Walaupun dia tak gagal cari nafkah, tetapi dia gagal memberi nafkah. Cari nafkah lain, memberi nafkah lain. Cari nafkah, pergi kerja. Memberi nafkah, kadang-kadang kerjanya dah ada, pendapatannya dah ada. Pergi ambil benda lain pula, pergi bagi isteri dia makan. Contoh, pisang hari Jumaat. Orang letak pisang di bawah supaya jemaah-jemaah yang datang sembahyang makan. Dia datang, dia tengok pisang 2-3 kotak, dia cari hak paling lawa. Dia ambil satu sikat, dia ikat, dia simpan untuk isteri dan anak-anak. Apa hukum tu? Orang suruh jamu di masjid, yang kamu jamu di rumah pasal apa? Buatnya terlupa. Minggu depan dia sorok lagi. Sorok-sorok tak boleh masuk. Dia pun silap lah. Minggu lepas punya. Bukankah kamu menghalang pahala orang? Tak sampai pahala dia. Kalau kamu nak buat balik juga boleh. Jumpa tuan yang hantar. Encik, isteri saya ni lapak pisang, encik. Boleh tak saya buat balik 2-3 sikat? Boleh. Ni tidak. Dia sorok awal-awal. Cubalah kita buat kenduri kendara. Yang buat kenduri kendara ni, yang beg plastik dah ada dalam poket. Buat buffet pula, orang pakai untuk beratok biar ambil. Orang suruh makan di situ, dia tak. Dia buat keluar tu, dia buh. Macam bungkus nasi kat kedai. Akhirnya orang belakang tak cukup. Habis. Pasal apa habis? Kawan ni 2 paket, kawan ni 2 plastik. Untuk siapa tu? Isteri dan anak-anak di rumah. Tengahnya untuk suami di rumah. Apa hukum tu? Orang jemput makan di sini. Kalau dah ada balance, dah ada baki, buat balik. Ini orang duk beratur lagi. Sanggup ambil lauk depan orang ramai. Nampak sangat bulok kita ni tuan-tuan. Jadi kita harap tuan-tuan di sini tak ada jenis. Ambil makan. Ada balance, buat balik. Tak ada balance, alhamdulillah. Jangan orang duk beratur, duk ambil lagi. CD yang kita keluar ni, seluruh Malaysia dengar ni tuan-tuan. Saya cakap macam ni. Sebab ada orang yang buat kenduri kahwin, dia pergi ambil lauk cedok tanpa beritahu dekat tuan rumah. Buat balik untuk isteri dan anak-anak. Anak-anak dia makan hasil apa? Bila lauk tak cukup, tuan punya kenduri kata apa? Pasal apa? Tak cukup, saya dah bajet okey dah.
Tak cukup macam mana Haji, macam mana nak cukup, bawa balik, depa tu balik, depa tu balik. Aku tak halal dia bawa balik. Sudah, sudah. Yang ni yang kita tak mau. Cari nafkah lain, memberi nafkah lain. Baik, yang kedua, maka adalah berkahwin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman kita pada hari ini. Mungkin kita cari rezeki yang halal, tapi pemberian rezeki kita itu haram. Ayam tak disembelih, ayam cocok, ayam bagi makan babi, ikan makan babi. Makanan yang kita tak tahu kesahihan halal dan haram. Kegagalan suami dalam bab ini. Ubat gigi yang dipakai halal ataupun tidak, yang tu tak digaji. Biskut yang dibeli halal ataupun tidak, susu yang dibagi halal ataupun tidak, yang ini tanggungjawab suami. Kena pastikan yang halal-halal saja yang boleh masuk dalam rumah kita. Kita nak mantau, kita nak jaga macam mana benda itu. Macam mana kita nak jaga ayam? Takkan kita nak tanya. Sebab tu kita beli ayam. Apa dia bang? Ekor tak rosak? Oh, patutlah hangat. Ni. Yang ni ada ni. Abang, ekor. Patutlah hangat. Saya cakap nak berhenti sebelah setengah. Tapi dia bagi ekor, dia sambung pukul 12. Okey, bagus. Baik. Jadi tanggungjawab suami yang pertama, kena pastikan bahawa halal yang masuk dalam rumah kita, haram jangan dimasukkan sama sekali. Apa benda pula? Apa benda pula? Apa tu? Oh, ada asap. Okey, tak ada ya? Tak apa, saya jauh sikit. Yang dekat dia pun. Apa-apa hal dia pun anak-anak dah 3 orang. Apa-apa hal syahid dia takut. Ya? Baik, kemudian. Istimewa pada zaman kita sekarang ini, maka ada di dalamnya itu membinasakan diri. Istimewa sekarang ni punya makanan. Dalam makanan tu kata dia, ada benda yang membinasakan diri suami dan membinasakan keluarga dia. Betul? Zaman sekarang ni tuan-tuan, nak makan apa sekarang? Tuan-tuan nak makan apa? Nak makan tom yam. Tom yam perasa dia apa? Nak makan sate. Sate ada arang pula. Nak makan sayur. Sayur ada racun. Tuan-tuan nak makan apa? Makan daging. Daging tak tahu curi ke tidak. Sekarang kejadian mencuri lembu semakin menjadi-jadi. Dalam kereta Iswara, buah daging lembu seekor tuan-tuan. Seekor lembu dalam Iswara. Yang terbaru ni, yang dah mati dah. Dikerak 3 lembu. Botolnya dan tahan di Iswara ni tuan-tuan. Hebat kata Iswara. Lembu boleh masuk. Tuan-tuan yang pakai Iswara ni patut berbangga tuan-tuan. Berkata ke orang naik, lembu seekor dia tonjok boleh masuk juga. Duk cokor di belakang tu tak mati lembu. Yang baru ni lembu mati. Seekor dia kerak 3 dia letak dalam tu. Dia pergi jual di pasar. Yang 2-3 bulan dulu lembu yang masih hidup dia tarik masuk dalam seat belakang. Cuma lembu tu tak pakai tali pinggang belakang. Kita nak makan pun takut lembu ni halal ke? Lembu ni haram ke? Bila makan jadi apa? Jadi macam cerita lah tuan-tuan. Macam-macam lah sekarang. Anak degil, isteri degil, suami degil, anak beranak degil. Soal dia ialah makan dan minum kita. Ni adik-adik yang hafal Quran ni. Cuba cek tengok apa yang lembab dengan hafal. Apa yang susah nak masuk. Kadang-kadang ustaz tu masak di asrama tu elok lah. Tukang masak-masak tu halal lah. Duit yang mak bapak bagi. Duit yuran 150, 200 setengah. Duit daripada mana? Duit daripada mana? Yang sampai pada anak-anak di asrama. Tuan-tuan nak hantar anak sekarang ni takut. Nak hantar anak-anak perempuan masuk sekolah asrama perempuan, takut jadi lesbian. Hantar anak-anak lelaki-lelaki dia masuk asrama lelaki-lelaki, takut jadi gay, homoseks, ada bangkat. Dia tengok yang comel-comel ni, dia angkat aku lah. Sudah tuan-tuan. Nak hantar di mana sekarang? Nak letakkan di rumah kita, televisyen tak berhenti.
24 jam televisen. Nak hantar ke asrama, kita dengar pun takut. Dulu ragging dah tak ada. Lah diangkat dengan abang angkat. Diangkatnya betul-betul adik. Baik, yang kedua. Adapun segala orang yang bujang, ghalib ia sejahtera daripada yang demikian. Orang bujang dia tak ada apa taklah, dia seorang je. Orang bujang dia makan apa pun dia seorang. Tapi kalau berkeluarga, dia kena jaga banyak benda. Dan tersebut dalam hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya seorang hamba Allah diperintahkan dekat dengan neraca pada hari kiamat, dan adalah baginya daripada beberapa pahala seumpama bukit yang besar. Dia mengadap Allah, dia bawa pahala macam bukit yang besar. Kemudian ditanya akan dia, ditanya laki-laki ini, bagaimana kamu memelihara isteri kamu? Ahli di sini maknanya ialah isteri dan anak-anak. Bagaimana kamu jaga anak-anak kamu? Allah soal, anak kamu bagi makan apa? Pendidikan apa? Ada orang yang langsung tak mengajar agama pada anak. Semayang tak pernah ajar, mengaji tak pernah ajar, agama ni tak pernah ajar. Dengan dia pun tak belajar agama. Orang macam ni awal-awal sangkut di hari kiamat. Walaupun dia bawa pahala sebesar bukit. Pahala korban, pahala sedekah, pahala semayang berjemaah, banyak pahala ya. Tapi anak dia tak bawa. Anak dia tak ajar, isteri dia tak ajar, pahala itu hancur tuan-tuan. Yang ni yang kita tak mau. Kita main masjid, tapi anak-anak kita main masjid, isteri kita datang mengaji, anak-anak buat apa? Cucu-cucu buat apa? Menantu-menantu buat apa? Kita datang sembahyang subuh, anak-anak macam mana? Ada orang yang balik sembahyang subuh, anak dia masih belum lagi sembahyang subuh, dan dia tak kejut pun anak dia. Allah soal dia, kenapa hanya kamu saja sembahyang subuh, anak kamu tak suruh sembahyang? Masya Allah. Yang kedua, ditanya tentang hartanya. Kereta kamu beli daripada apa? Duit mana? Rumah daripada mana? Apa yang kamu buat dengan rumah kamu? Pernah kita panggil orang miskin datang makan di rumah? Pernah kita panggil anak yatim makan kenduri di rumah? Pernah kita panggil tok guru mana-mana mengajar di rumah, panggil orang kampung datang makan, main mengaji di rumah? Allah soal. Ingat saja kan tuan-tuan, Allah jadikan rumah tuan-tuan dia besar-besar. Semua tu ujian untuk kita. Ujian. Apa yang kita buat dengan rumah besar kita? Kalau kita boleh buat pagar harga ratus ribu, kalau boleh kita buat pagar harga juta, rumah juta, kenapa kita tak boleh buat kebajikan dalam dia? Ingat, harta itu akan disoal oleh Allah. Yang ketiga, dan daripada dirinya dengan memelihara mereka itu, dan ditanya pula daripada mana harta, daripada mana ia dapat, dan pada apa dibelanjakannya, hingga akhirnya disoal, dipotong pahalanya hingga habis segala amalnya yang berpahala, dan dituntut balas pula kejahatan. Bila pahalanya habis, sedangkan soal siasat belum habis, akhirnya dosa orang pula yang dia tanggung. Dosa anak dia tanggung, dosa isteri dia tanggung, dosa orang lain pun dia tanggung, sebab dia dah tak ada benda nak bayar pada orang-orang tadi, sebab dia telah habis segala pahalanya. Inilah yang dipanggil sebagai muflis. Muflis ialah orang yang bawa pahala banyak di hari kiamat, pahalanya habis, sebaliknya terpaksa menanggung pula dosa orang lain. Itulah yang dipanggil sebagai muflis. Kita banyak pahala, tapi banyak dosa. Dosa kita menghapuskan pahala. Akhirnya dosa kita, akhirnya dosa orang lain, dia tuntut dengan kita, kita tak boleh bayar. Allah kata kamu kena tanggung dosa dia. Tak pasal tuan-tuan tanggung dosa orang. Pahala sembahyang habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, semua habis. Sebab mengumpat, memfitnah, tak habis-habis buat jahat.
Akhirnya dosa pula yang kita bebankan. Pahala kita habis dipadam, diberi pada orang lain. Baik. Dan kata dia lagi, maka menyerulah oleh malaikat, berteriak di hadapan orang ramai dengan katanya, inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu oleh segala keluarganya di dalam dunia. Padahal dia terkaya di hari, dia terkaya pada ini dengan segala amalannya. Kata malaikat, wahai manusia, kalau kamu nak tahu, inilah dia laki-laki yang pahala dia habis, isteri dia makan, anak-anak dia makan. Sebab ketika dia hidup di dunia dulu, dia tak ambil berat tentang isteri dia. Dia hanya kaji diri dia, dia hanya tengok diri dia, dia hanya pentingkan diri dia. Dia baca Quran, tapi dia tak pernah suruh anak dia baca Quran. Dia sembahyang malam, tapi dia tak pernah kejut isteri dia sembahyang malam. Dia puasa sunat, dia tak pernah didik anak dia puasa sunat. Kamu, bapak-bapak, akhirnya bapak macam ini disoal oleh Allah di hari kiamat. Anak tadi mendakwa pada Tuhan, wahai Tuhan, bukan saya tak nak sembahyang, bapak saya yang tak ajar saya sembahyang. Allah panggil bapak dia. Apa betul kamu tak mengajar anak kamu? Ya. Pahala kamu dipadam, dosa dia pula yang tertanggung. Oi, berat tuan-tuan jadi bapak. Sebab tu bila kita faham yang kita ni mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, kena jaga betul-betul. Ada orang seronok dapat anak, tapi dia tak tahu tanggungjawab besar menanti dia. Ada orang yang tahu senang beranak, ada yang orang mudah beranak, tapi dia tak tahu susahnya untuk memelihara anak. Baik. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama, perkara yang awal-awal digantung dengan seorang laki-laki pada hari kiamat. Apa benda? Kita ada laki-laki, kita ni suami. Apakah benda yang paling awal Allah tanya pada kita? Yang pertama ialah soalan isterinya, ahlinya. Allah tanya yang tu dulu. Isteri kamu tutup aurat lah? Jawab. Isteri kamu pakai kain belah? Jawab. Isteri kamu tabarus tak? Jawab. Kamu bagi makan apa pada isteri kamu? Jawab. Kamu buat bagaimana isteri kamu? Jawab. Ada suami yang bawa isteri dia ke jalan yang jahat. Sebelum ni isteri dia tak kenal disko, tapi dia bawa isteri dia masuk disko. Dia ajak isteri dia. Isteri ni orang kampung mana tak tahu. Dia kata disko, karaoke pun tak nak pergi. Kahwin dengan suami dia. Suami ni buka, konon-kononnya buka penglihatan dia, buka dia punya mata, bawa ke tempat-tempat haram. Suami ini awal-awal disoal, kenapa kamu bawa isteri kamu ke arah tempat maksiat macam itu? Yang kedua, suami ini akan ditanya tentang anak-anaknya pula. Kenapa tak ajar sembahyang? Kenapa tak ajar agama? Kenapa tak sempurna ajaran agama? Tuan-tuan yakin ataupun tidak ajaran agama pada anak tuan-tuan, tuan-tuan sendiri boleh agak. Kalau aku mati, dia mandi sembahyang mayat, dia mandi mayat aku kah? Kalau aku mati, dia sembahyangkan mayat aku kah? Kalau dia mati, aku ni mati, dia kan yang akan baca talqin pada aku. Kalau tuan-tuan yakin bahawa anak tuan-tuan boleh buat benda-benda itu, insya-Allah agama yang tuan-tuan bagi pada anak-anak tuan-tuan pelajarannya sudah cukup. Tapi kalau tuan-tuan tanya, balik rumah nanti tuan-tuan selak album, buka album, tengok gambar anak sulung. Dia ni kerja bagus, lawyer, semayang tak? Kalau aku mati, boleh tak dia jadi imam? Soalannya, boleh tak dia semayang mayat aku? Tuan-tuan sendiri boleh kenal anak tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak hangguk atau tuan-tuan nak geleng kepala. Kalau tuan-tuan hangguk, alhamdulillah, insya-Allah boleh. Tapi kalau tuan-tuan geleng, Quran pun tak erti baca. Salah siapa? Cikgu ke? Ustaz di sekolah ke? Tidak. Awal-awal sekali Nabi kata mak bapak dulu. Selak pula gambar anak nombor 2.
tanya soalan yang sama. Baca Qurankah dia? Semayangkah dia? Agama kenalkah dia? Dia agama bagus, tapi dia tak amal agama ada ustaz. Dia sekolah agama dulu ustaz. Habis tu, sekarang dia haru. Bini dia pun pakai skirt ustaz. Dia pakai seluar pendek, tolak anak dekat KLCC. Oh, sudah. Relax. Macam orang putih. Macam orang Arab pun kita tengok kat KLCC. Pakai seluar pendek, tu Arab. Duduk di negara dia, jubah meleret. Main ke Malaysia, apa pun tak ada. Otak kare je tu Arab. Yang kita pula duduk di Malaysia pakai skem pelikat, pergi negara Arab pakai jubah. Orang Arab duduk negara mereka pakai jubah, mai ke Malaysia pakai seluar pendek. Kan dah sebalik tuan-tuan. Ini baiknya orang Melayu ni. Orang kita ni cukup baik pergi negara Arab. Cuba tengok orang perempuan telekung 24 jam, pergi ke tandas pun telekung. Oh, pergi ke Mekah, ke Madinah, jalan beli barang pun telekung, pakai seluar panjang telekung. Cuba tengok orang Arab mai sini, pakai skirt pun ada. Tapi bila balik ke negara mereka, nampak mata. Kita tengok pun takut. Mai sini, semuanya nampak. Seolah-olah Tuhan cuma ada di Arab, di Malaysia tak ada Tuhan. Itu bagi mereka. Sedangkan Tuhan yang ada di mana-mana. Tanggungjawab siapa itu? Suami. Baik, kemudian bila dah jadi macam itu, isteri disoal, anak disoal, apa berlaku? Maka memerintahlah mereka itu akan di antara hadapan Allah Ta'ala. Allah panggil anak, Allah panggil isteri. Maka berkatalah isterinya, hai Tuhanku, ambillah olehmu akan kami dengan hak kamu daripada laki-laki ini. Isteri mengadu pada Tuhan. Dia kata, ya Allah, kami ni tak tahu apa. Engkau ambillah hak kami daripada dia. Sebab apa daripada dia? Sebab katanya, suami kami tidak pernah mengajar kami akan sesuatu hukum yang kami jahil. Itu dia tuan-tuan. Tak mana menikah 2-3 pening. Isteri dakwa di hari kiamat sebab tak pernah ajar. Kami bukan tahu masalah fiqh, suami tak ajar. Atau dia tak suruh kamu pergi mengaji. Tak ada, dia larang lagi. Dia tak bagi kami pergi mengaji di surau dengan Ustaz Kazim. Kenapa dia larang? Sebab dia kata Ustaz Kazim tak tahu belah mana. Oh, sudah. Berapa banyak orang macam itu tuan-tuan. Kalau dia tak nak mengajar, tak apa. Pergi mengaji kelas fardu ain. Pergi mengaji kelas agama. Dilarang pula. Patut-patut hantar. Bawa. Bagi balik jadual. Bawa balik jadual. Pak, petang ni kelas muslimat. Petang besok pun kelas muslimat. Lusa pun kelas muslimat. Abang nak Pah pergi 3-3 kelas ni. Pah nak masuk senam robik. Tak payah. Tak payah robik-robik. Kamu robik dengan ustazah ni dulu. Mengaji dulu bab fiqh. Senam robik dengan abang pun tak senang. Ini yang pertama. Isteri mengadu pada Allah Ta'ala. Yang kedua, suami kami tiada memberi makan akan kami, dan lagi adalah memberi makan akan kami daripada harta yang haram, padahal kami tak tahu benda itu benda haram. Dia buat balik benda rasuah. Dia buat balik barang-barang curi. Kerja dia curi besi buruk. Lah besi pun murah lah. Orang besi cari besi buruk pun tak ada. Saya jumpa dengan toki besi baru ni. Dia kata tak ada lah bang. Besi murah. Mereka curi pun letih. Nak usung pun berat. Jual tak banyak mana. Sebab tu sekarang ni kejadian curi besi tak ada lah. Pasal dah murah. Jual besi tu murah. Besi hak baru mahal lah. Ni jual balik ni. Tak recycle apa semua. Letih je tu pun belum masuk kena kerja dengan orang. Kena pukul dengan orang. Baik dia pun cari benda lain tak. Ada orang yang pergi curi benda-benda ni. Pergi jual. Yang pergi pecahkan tabung masjid. Saya pergi masjid baru ni 2 kali. 2 Jumaat dah buat semayang hajat baca Yasin. Sebab tabung masjid kena pecah. Hindu orang yang pecah.
Cina kah yang pergi pecah? Tak, orang kita. Dia ambil hammer, pergi katok, pergi pecah batang. Sebab apa dia boleh pecah? Kalau dah ambil hammer, pergi pukul tapung yang dibuat daripada batu tu, boleh pecah. Maknanya, orang tak ada dalam masjid. Apa tanda orang tak ada dalam masjid? Tandanya masjid tak hidup. Sebab tu saya kata kadang-kadang pada kita kata masjid, janganlah marah sangat pada orang tabligh. Dia menumpang masjid kita, dia mau jaga, dia mau tolong hidupkan sembahyang malam. Kuman-kuman ni malaikat suruh sembahyang dalam kampung kita, ya dia lah. Ini tulis notis board, jemaah tabligh dilarang bermalam. Tu dia tuan-tuan, ganas bunyi, brutal. Jemaah tabligh dilarang bermalam di sini. Arahan PM Perdana Menteri. Kan pengurusi masjid? Pengurusi masjid PM. Tak kita kata PM Perdana Menteri pula. Arahan PM pengurusi masjid. Subhanallah. Apa salah hantar demo nak sembahyang? Dan jemaah tabligh pun fikirlah sama. Kamu duduk 3-4 hari tu, bayar lagi api. Ini tidur terontang, mengadap kipas di bawah. Hai, laju kipas di rumah bayar tak? Sini free tu dia. Elok lah. Yang macam ni umbal setingkap. Dah orang bagi tidur, kamu duduk free pula. Tu yang orang marah tu. Saya cukup seronok tabligh ni, silakan. Koman-koman dia jaga masjid, orang tak mencuri. Ada je orang sembahyang malam, ada je orang tahajud, pencuri pun penuh. Bila dia boleh nak balik? Masalah dia bila masjid kita sunyi, perompak datang. Bila masjid kita sunyi, orang gila pun sampai. Ada satu masjid di Ipoh, orang gila banyak dulu-dulu, sekarang kurang sikit lah. Dia buat dalam sesi soal jawab dalam radio, pemanggil telefon imam besar. Tuan, kenapa masjid tuan banyak orang gila? Tuan boleh jawab, dah tu orang tak gila tak nak datang. Orang gila lah sampai. Itulah jawapan yang cukup berkesan, yang betul-betul punya jawapan. Dah orang betul tak nak datang, yang datangnya orang gila lah. Baik. Kemudian, maka ketika itu membalaslah Allah Ta'ala bagi mereka dengan siksaan yang sangat keras. Dua benda ni isteri mengadu pada Allah. Yang pertama, pasal tak ajar hukum agama. Yang kedua, pasal bagi makan dengan rezeki yang tidak halal. Jadi bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, tolonglah jaga benda ini. Tolong jaga betul-betul. Ilmu satu, rezeki satu. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada mendapati akan Allah Ta'ala seseorang dengan dosa yang lebih besar, melainkan dosa yang jahil segala isi rumahnya. Apakah dosa yang paling besar pada kita sebagai bapa? Dosanya ialah isteri jahil, anak-anak jahil, menantu jahil, cucu cicit pun jahil. Itulah dosa yang teramat besar. Dan seorang suami reda pula isteri dan anak-anak dia jahil. Subhanallah. Tuan-tuan pernah dengarkan orang yang mati nak sembahyang di rumah, anak dia naik motor, dia pesan pada Tok Imam, tunggu tak, saya nak pergi surau. Anak si mati pesan, jangan sembahyang lagi, saya nak pergi surau. Kejap. Kamu pergi surau nak buat apa? Nak pinjam sejadah surau? Nak sembahyang mayat, nak pinjam sejadah surau, nak buat benda apa tuan-tuan? Pengurusi kata sembahyang mayat tak payah sejadah. Oh iya ke? Dia pun sembahyang mayat, duduk depan, belakang Tok Imam. Bila Tok Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun angkat. Bila Tok Imam angkat takbir kali kedua, Allahu Akbar, dia rukuk. Dia rukuk, dia tengok seorang dia rukuk, dia pun tegak balik, Allahu Akbar. Macam ni tuan-tuan nak harap jadi? Dah. Itulah dosa teramat besar, jahil satu rumah. Besar sungguh tanggungjawab kita tuan-tuan, bapak-bapak ni.
Dia adik-adik ni yang nak menikah ni, mengaji habis-habis, besok kahwin, cari isteri, ajar habis-habis. Boleh faham? Faham? Boleh faham? Rambut pusar ada orang pusar. Satu ke dua? Dua dia pun kata kahwin dua. Dia pusar yang bulat tu, dia pun pusar pun dia pun tak tahu. Lapis-lapis tuanya kita ni tahu lah pusar tu apa. Baik. Kemudian, maka wajiblah atas suami, wajib bukan sunat, atas suami mengajar isterinya segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tunggu dia belajar tauhid, wajib ajar. Manalah saya reti ajar ustaz. Kalau tak reti, bawa isteri main mengaji. Wajib ajar. Kalau agak-agak tak nak bawa isteri, belajar, balik rumah, ajar. Yang banyak kita ni belajar reti, tapi tak cerita balik, tak pandai. Belajar wajib. Tak ada masalah apa belajar. Kalau tuan-tuan buat kuliah sampai Zuhur pun tahan. Bukannya tuan-tuan buat apa, dengar. Yang teruk saya cakap kan. Tapi nak terang balik pada isteri di rumah lu payah. Abang belajar apa dengan Ustaz Kazim tadi abang? Kira hari ni dia semangat lah. Kira. Yelah dia ajar buat apa hari ni? Macam, yelah clear lah dia ajar tu, jelas lah. Yelah dia cerita apa? Dia kata apa? Kira okey lah, macam dia cakap tu betul je lah. Dia tak boleh nak cerita balik. Kira betul lah, kira clear lah, kira jelas lah. Suami tak boleh nak cover balik. Sifat qadim tu apa, sifat qidam tu apa, dia pening. Tapi dia faham, tapi dia tak boleh cakap. Kalau macam itu, bawa isteri main mengaji. Kita masing-masing ada kereta, masing-masing ada motosikal. Pulanglah pada tuan-tuan. Kenderaan apa yang tuan-tuan nak diberi pilihan? Kereta ada, motor pun ada, pulang. Nak bawa isteri, bawa je. Isteri ni insya-Allah dia ikut. Mula-mula kita mengaji, pukul 10.30 tak lihat makan kuih. Habis mengaji pukul 12 kita makan nasi kat kedai. Okey, isteri ikut je. Lagi dia seronok, tak payah dia masak. Dia seronok sangat. Yang ni yang kena buat. Sebab tu saya katakan hari Sabtu macam kita hari ni, hari mengaji. Sekarang Jumaat kerja tu, macam mana? Sabtu cuti. Bawa isteri dan anak-anak mengaji. Yang pertama wajib. Yang kedua, wajib mengenal, wajib dia mengajar sifat yang wajib pada Allah Ta'ala seperti mustahil, sifat wajib, sifat harus dan sebagainya. Demikian juga wajib suami mengajar hukum sembahyang. Hukum sembahyang wajib suami ajar. Daripada segala, dan wajib mengajar hukum sembahyang dan barang sebagainya daripada segala yang halal dan yang haram. Seperti meninggalkan mengumpat-ngumpat, mengajar isteri meninggalkan mengadu-ngadu, dan mengajar isteri memelihara segala najis dan hukum membasuh najis pun kena ajar. Cara siang ikan, cara siang ayam pun suami kena ajar. Oh, maknanya Ustaz, suami ni ilmu agamanya kena mendalam betul Ustaz? Ya. Bila Ustaz? Sebelum kahwin. Sebab tu saya cukup suka dulu-dulu orang kursus kahwin 3 bulan. 3 bulan berulang ke masjid. Kursus di masjid. Koman-koman mereka dapat banyak ilmu. Tapi sejak 2-3 menyak ni, kita tukar 2 kali. Dan kemudian dapat sijil. 2 kali ni tuan-tuan dapat apa? 2 kali dapat apa? Pergi kursus kahwin, naik motor sekali. Melekat tu 2 orang naik motor. Tudung dalam beg tangan. Buka beg tangan, turun motor, buang helmet, ambil tudung pakai. Suami ni, bakal suami tolong betulkan. Atas ni bakal abang, atas ni bang. Suami ambil paku, pergi cucuk. Habis-habis kursus kahwin, bakal tunang dia yang buka. Buka tudung, dia ambil lipat. Naik motor, brum. Mana? Taman Tasik. Jadi apa? 2 minggu, 2 kali kita cakap dia tak jadi. Tapi kalau 3 bulan,
Penceramah akan sebut, kamu yang datang naik motor berperan ni haram tu. Lama-lama, mula-mula datang naik motor sekali, 2 kali datang naik motor sekali, masuk kali ketiga dah tak naik lah, pasal dia tahu halal dan haram. Itu bagusnya kursus kahwin 3 bulan. Lambat pun, lambat lah, lantak je lah. Yang pentingnya mereka belajar agama. Sebab bila dah kahwin, tak ada masa nak belajar agama. Kalau kita sekarang buat kursus kahwin untuk orang yang dah kahwin, tak datang dah tuan-tuan. Nak kahwin, nak kursus apa lagi, dah kahwin. Tapi kalau sebelum kahwin, kena dapat kursus, kena dapat CJ, datang juga duk cekor. Yang tu kita nak buat. Tapi kita tak mau, kita nak segera, bukan setakat makanan segera, kursus pun segera. Sebab itu kahwin pun segera. 2 bulan cerai, 2 tahun cerai, 2 hari cerai. Sebab segera. Ini kita kena bagi faham. Suami-suami yang mana terlepas mengaji dulu ni, sekarang masa untuk mengaji balik. Tambahkan pelajaran, tambahkan ilmu. Baik, kemudian, dan demikian wajib atas suami bahawa belajar bicara haid dan bicara nifas. Itu dia. Suami-suami kena belajar haid. Haid berapa hari? Ummu Salamah mai tanya dekat Rasulullah, saya ni Rasulullah, udah datang haid, kemudian datang lagi, macam mana kira ni Rasulullah? Rasulullah, kamu ni ditimpa penyakit, kamu mandi, kamu semayang macam biasa, walaupun datang haid. Itu bukan haid, kata Rasulullah, itu nama dia istihadhah. Lebih daripada 15 hari masih datang haid, itu nama dia istihadhah. Mandi, semayang, ambil wuduk, semayang, ambil wuduk, semayang. Siti Aisyah tarik tangan sahabat perempuan tadi. Yang kamu tanya pada Nabi macam apa? Malu ke orang je, perempuan. Kata Rasulullah, dia berhak tanya. Sebab itu melakukan hukum. Benda yang melibatkan hukum. Benda melibatkan hukum, jangan malu tanya. Suami-suami yang masalah, yang hantar mesej pada saya, banyak suami yang hantar, yang telefon pun ada. Yang isteri ni masalah dia tak mau terhenti. Macam mana nak bagi berhenti, Ustaz? Macam mana nak semayang, Ustaz? Haid tak mau terhenti. Kena belajar balik. Ada orang perempuan yang sepanjang hidup tak semayang. Sebab dia kata dia mari haid setiap hari. Kamu bukan haid, kamu istihadhah. Istihadhah mungkin ada jangkitan, mungkin ada kerosakan pada rahim, pada pangkal rahim. Itu nama dia istihadhah. Jadi wajib suami belajar. Begitu juga hukum nifas. Hukum wiladah. Dan wajib pula mengajar isterinya. Dan wajib pula mengajar isterinya mandi junub, mandi haid, mandi nifas dan mandi wiladah. Kena ajar mandi tuan-tuan. Buka dalam kitab fiqh. Anak dara mandi lain, mak dara mandi lain. Buka kitab fiqh. Kitab fiqh ni bahasa dia sedap. Adapun mana-mana perempuan yang sudah disentuh jantan, mandinya lain. Adapun anak dara yang belum disentuh jantan, mandinya lain. Apa benda yang lain tu? Tu dia. Disentuh jantan dengan tak disentuh jantan. Ganah bahasa dia. Jantan. Yang disentuh jantan tu siapa? Isteri orang. Cara mandinya macam mana? Airnya nak sampai ke mana? Duk cangkungnya macam mana? Airnya kena pergi tembak ke mana? Nak mandi hadap son? Anak dara lain. Pasal belum disentuh jantan. Sebab tu kena ajar. Kena belajar. Kena orang tak mau belajar. Itu buat orang perempuan, Ustaz. Kita tak payah sibuk-sibuk, Ustaz. Kena sibuk. Apa yang ada pada isteri kita tu hak kita. Takkan kita tak tahu hak kita apa? Tuan-tuan sebagai pengguna kena tahu hak. Tuan-tuan beli motosikal, motor tu hak tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu minyak hitam di mana, brek di mana, semua kena tahu, bateri macam mana, kena tahu hak kita. Tanah tu hak kita. Kita kena tahu border dia di mana, kena panggil awak mesudih, mesukat macam mana.
Kita kena tahu. Isteri kita pun hak kita. Kita kena tahu. Tiap susuk tubuh badan dia tu kena tahu. Baik, berat suami. Berapa ramai suami yang pernah cek kuku isteri? Memang tengok. Kuku okey, bagus. Abang ni cikgu sekolah pula. Cek dia. Cuba baca Fatihah, abang dengar. Abang ni macam ustaz pula. Kamu tu hak aku kena tahu macam mana. Kena tahu supaya dia selamat di hari kiamat. Dia puasa, dia selamat. Abang tak suka kamu kawan dengan kak dok. Kak dok tu suka ngumpat. Nanti kalau kamu kawan dengan dia, kamu pun dapat bahan ngumpat. Ini tanggungjawab suami. Baik. Kemudian, contoh macam mana suami kena ajar. Contoh. Seperti suami mengajar, wajib mengajar isterinya. Apabila putus darah haid sebelum waktu maghrib, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka dia wajib qadakkan sembahyang zuhur dan asar. Suami kena beritahu. Bila kamu suci? 7.40. Qadak zuhur dengan asar. 2 waktu yang sebelum waktu kamu nak sembahyang. Ataupun kata dia, manakala putus darah haidnya sebelum daripada waktu subuh, sekira-kiranya lulus takbiratul ihram, maka isteri wajib mengqadak sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Pukul 6 pagi isteri bersih. Abang dah bersih dah abang, boleh mandi. Mandi cepat. Sembahyang subuh. Nanti qadak balik isyak dengan maghrib. 2 waktu sebelum bersih. Suami yang suruh buat. Kadang-kadang isteri ni lupa. Isteri ni kadang-kadang lupa. Duk tengok televisen, cerita macam-macam. Maghrib masuk pun duk tengok televisen. Upin dan Ipin. Betul. Kadang-kadang maghrib masuk pukul 7 malam. 7 suku tak semayang lagi. 7.20 tak semayang lagi. Haid datang 7.25. Loh, datanglah baru. Alhamdulillah lah tak semayang. Terus tengok Ipin dan Ipin. Betul. Dia tengok terus. Kuku dia dah tinggalkan semayang. Wajib qadak balik maghrib tu. Lain kalau kamu ada sebab lain, tak apa lah ni saja-saja kamu lewat-lewatkan tengok Upin dan Ipin. Betul? Kena qadak balik. Habis dia mandi haid, suami kena tanya balik. Kamu dah qadak dah maghrib hari tu? Kau dah buat belum? Siapa punya tugas ni? Tugas kita lah suami. Isteri ni kadang-kadang lupa. Maklumlah, kerja sibuk. Mana nak masak, mana nak buat kerja, mana nak hantar anak. Siapa yang nak tolong ingatkan? Suami yang tolong ingatkan. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut, bila suami dah ajar pada akak-akak, suami dah buka kitab dekat akak-akak, maka tak payahlah isteri tadi keluar belajar. Okey dah. Nak tak pergi mengaji nak? Tak payah dah kot, suami dah ajar semua. Jangan marah pada kak nak. Pasal suami dah ajar. Tengah orang dia tak faham. Cuba kamu tengok kak nak. Mana dia pernah belajar, duduk je di rumah. Kita dia mengaji juga, dia tak ada pernah mengaji, duduk je di rumah. Dah suami dia ajar. Apa sebab dia nak pergi lagi? Baik. Dan jika suami tidak mengajar, maka haruslah isteri itu keluar. Bahkan jatuh wajib pula keluarnya. Kalau suami tak ajar, wajib isteri keluar. Tak kereta, tak motor, pergi mengaji. Kemana nak? Mengaji di surau. Jangan. Saya nak mengaji. Jangan. Saya nak mengaji abang. Abang tak mengajar saya. Abang nak tanggung dosa saya. Tidur. Pukul 3 petang ni, tidur. Tak larat tidur orang kita ni. Pergi mengaji. Berdosa ke isteri? Tak. Sebaliknya siapa yang berdosa? Suami. Haramlah atas suami menegahnya. Haram suami larang isteri mengaji. Dan tiada harus bagi perempuan itu kerana keluar belajar ilmu yang terlebih daripada fardu ain. Melainkan kalau nak keluar juga dengan izin suami.
Kalau ilmu tu bukan ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu ain tak payah minta izin, datang je lah. Abang, setiap hari Ahad saya nak pergi kursus haji. Boleh? Boleh. Tak minta izin pun tak apa. Pergilah kursus haji. Tetapi yang kena minta izin apa? Ilmu fardu kifayah. Abang kelas baru buka dekat surau kelas tajwid. Ustazah Endon mengajar. Boleh ke saya pergi? Boleh. Pergilah belajar. Tajwid fardu kifayah. Abang, saya nak masuk kelas marhaban dan barzanji. Boleh ke abang? Jangan. Tak payah, bukannya wajib. Okey. Saya tak pergilah. Kawan-kawan ajak pakai baju serupa. Itu dengan makcik-makcik kumpulan marhaban. Daripada tuduh sampai kasut merah semua. Oh nak, jomlah. Tak dapatlah pergi kat tipah. Oi, husband tak bagi. Tak apalah ya. Jangan lupa. Tak apalah ya. Ni tak tahu lelaki jenis apa. Isteri nak mengaji tak bagi. Mengaji kamu marhaban. Dia kamu faham ke marhaban tu apa? Dia pun tak faham. Marhaban. Dia suruh dia tahu. Apa maksud marhaban masjid? Entahlah kata dia. Tak payah, tak apa. Tapi kalau suami suruh, silakan. Boleh ke abang? Pergilah Pak. Kamu bukannya buat haram mengaji marhaban. Tu faham ke marhaban tu apa Pak? Entah, masjid lah. Tapi kalau suami larang, jangan. Marhaban, barzanji, tajwid, tekad menekat, buat kek, buat pastry, buat cross stitch. Suami tak izin, jangan pergi. Jomlah kita belajar komputer. Tak bayar, suami saya tak bagi. Tapi kalau suami bagi, silakan. Fardu ain tak payah minta izin. Bab semayang, fiqh semua tak payah minta izin. Bab tauhid, tasawuf tak payah minta izin. Kalau suami larang, suami berdosa. Baik. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah itu, selamat dia. Daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit yang selamat, melainkan seseorang yang ada baginya harta pusaka. Apa jalan selamat suami daripada kecelakaan memberi makan pada isterinya? Yang pertama kata dia, kalau suami ni ada harta pusaka, ada duit tinggalan tok nenek dia, insya-Allah dia boleh cover lah. Tuan-tuan, kereta tuan-tuan di bawah tu agak-agak sampai agak-agak pada siapa kereta tuan-tuan dapat? Rumah tuan-tuan yang tuan-tuan diam sekarang ni, agak-agak rumah tu boleh dapat kat tuan-tuan. Belum tentu lah. Serupa lah di Selangor, di Perak ni kan. Dewan orang ramai belum punya duduk jaga lah. Tutup kalap lah siapa pegang. Kunci lampu semua orang boleh pegang. Kemah kenduri kendara, pinggan mangkuk, tempat basuh tangan, semua orang boleh pegang. Dulu dia duduk kepung. Dulu mereka duduk kepung ni, tak boleh masuk, dia tak boleh masuk mereka semua. Lah ni dah kalah ni pegang menung. Orang lain pula pegang dia pakai. Tuan-tuan faham tak? Jangan nampak dalam bab dewan orang ramai ya. Dulu kita jadi pengurusi JKKKK. Kita punya jagalah dewan JKKKK tu. Kemah kita kutip, kita cari duit kemah, minta kat YB tak bagi, YB sana pula minta dana sana. Tak saya nak beli kemah, kenduri kendara. Pinggan mangkuk tak cukup, JKKKK cari duit beli pinggan mangkuk. Tulis kat bawah pinggan Cina tu, made in China, JKKKK tulis. Tuk kalah pilihan raya. Mai pula orang lain memerintah. Orang lain pula senang-senang tu masuk pinggan mangkuk semua. Tuan-tuan nampak tak apa saya nampak ni? Nampak kan? Tuan-tuan jangan nampak hanya dalam masalah dewan orang ramai ya. Tuan-tuan kena tengok harta tuan-tuan pun. Tuan-tuan ingat harta tuan-tuan yang tuan-tuan cari duit siang malam ni dapat cerai dekat anak beranak tuan-tuan ke? Dapat cerai ke? Tak. Kadang-kadang orang yang tak kena mengena dengan tuan-tuan pun dapat.
Yang tuan-tuan ni kerja sampai 12 malam. Mata tak tidur. Mata mengantuk pergi ambil mancing, pergi tongkat. Tak boleh pergi tidur. Punya nak cari duit. Mati, tak dapat apa. Contoh. Saya ada anak laki-laki. 2-3 orang contoh. Bos orang sudah. Bila saya mati, harta tu dapat ke anak jantan saya. Punya duk jaga rumah, kereta, kebun, anak. Dengan menantu dia pun, isteri dia semua ada. Lepas saya mati, harta tu dapat dekat anak jantan saya. Tiba-tiba anak jantan saya pula mati. Harta tu pergi kat apa? Pergi kat isteri dia tak? Isteri dia pula kahwin lain. Agak-agak suami dia hak baru tu rasa tak harta tuan-tuan. Sapu tangan, cuci kaki masuk. Janda kaya. Saya ada anak laki-laki, saya orang kaya. Harta saya dapat ke anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya pula kahwin. Mati pula anak laki-laki saya, dapat harta ke isteri dia. Isteri dia pula kahwin baru, dapat ke apa? Tuan-tuan punya jagalah itu. Duit dalam poket ni kepung, jangan bagi bocor. Tabung derma pun pejam mata, jangan bagi. Mati tuan-tuan orang lain dapat. Kadang-kadang tuan-tuan bagi harta tuan-tuan pada anak tuan-tuan yang laki-laki. Anak tuan-tuan pun mati, tinggalkan anak yatim, tinggalkan isteri dia. Isteri pula kereta tak erti bawa, isteri pula apa pun tak erti. Nantu tuan-tuan tu, berpok dia pula yang uruskan harta tuan-tuan. Besan tuan-tuan yang tak ada kena mengenal dengan tuan-tuan pula yang uruskan harta tuan-tuan. Tuan-tuan dalam kubur kena soal yang mereka atas dunia. Tu yang saya katakan tadi, jangan hanya nampak pada dewan orang ramai. Sekarang ni orang duk bising masalah dewan orang ramai ni. Tu sekarang duk bincang biar-biar depa lah. Yang kita kena bincang harta kita dulu. Sekarang ni harta kita, yang betul-betul harta kita mana dia? Mana dia? Dalam perut? Ya. Harta kita yang betul-betul harta kita ialah harta yang kita dah bagi pada jalan Allah. Berapa sen wakaf tuan-tuan? Berapa banyak tiang masjid tuan-tuan buat? Berapa banyak bumbung masjid yang tuan-tuan wakaf? Berapa banyak yang tuan-tuan? Itulah harta kita. Semakin banyak tuan-tuan wakaf, itulah kaya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak pernahnya wakaf, hentikanlah. Kalau tuan-tuan mendakwa tuan-tuan kaya, walaupun tuan-tuan ada 10 juta sekarang. Saya ni, bila sampai bank statement, bank Islam di sekolah saya ni, 16 ke 15 hari bulan dia sampai statement bank. Saya cek berapa masuk, berapa semua sekolah. Yang masuk Sirajuddin Rafiah. Lagi bulan depan pun Sirajuddin Rafiah. Allah yarham datuk kita yang meninggal bila tadi? Setelah 2 minggu kurang tak? Datuk Sirajuddin Rafiah kita mati lah. Allah yarham. Saya tengok statement bila Ustaz Zuhir beritahu, Ustaz Datuk Sirajuddin tak ada orang. Inna lillahi wa raji'un. Saya teringat bank statement nama dia. Kali masuk 300, tengah bulan masuk 500. Pasal apa? Wakaf. Yang itulah harta dia. Yang itulah yang kita bawa. Alhamdulillah. Ada juga bekalan. Hak kita ni macam mana tuan-tuan? Kita tak tahu harta kita yang kita tak bawa ke mana ni, tak bawa ke kubur ni. Orang lain yang uruskan harta benda kita. Kadang-kadang orang lain yang tak pernah cari duit, yang tak pernah tolong kita, yang merasa nikmat kereta, yang merasa nikmat rumah kita. Isteri kita ni punya duk jaga barang mas, duk rendam dalam MWA setiap hari nak pergi berkilat. Mati isteri tu, suami dia menikah lain, barang mas dia dapatkan apa? Isteri baru pula 19 tahun. Abang, nak? Ambil lah. Oh, okey.
Abang nak pakai. Sudah. Yang isteri dulu hak mati ni punya tak pakai lah. Mak sayang dia takut jatuh batu. Usaha tak pakai. Bila dia mati, anak perempuan dia pun mati, suami dia dapat tu dia barang mah. Mak pak tak ada dapat kat dia. Suami menikah baru. Abang cantiknya abang. Nak abang ambil lah. Untuk ayang tak apa. Pak pakai. Sebab tu akak pakai siap akak senang. Bagi puas-puas pakai. Duduk di rumah pakai. Beratnya. Pakai lah tuan. Lantuk lah berat tak berat pun. Janji pakai. Puas hati tuan. Baik yang terakhir. Saya nak balik dah. 5 hari saya jalan tuan-tuan. 6 hari lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 6 hari saya jalan. Rekod tuan-tuan. Sebab tu ada tablet main rumah saya. Ustaz, kalau boleh sekali-sekala kita keluar insyaAllah. Kita keluar insyaAllah. Saya kata tak payahlah bang. Saya keluar every day. Every night saya keluar. Every day lagi saya kata. Tak payahlah. Kita keluar 3 hari insyaAllah. Kita ada azam insyaAllah. Kita keluar. Tak payahlah. Saya tanya dekat dia, abang orang mana? Saya orang botol. Itu kenapa insyaAllah insyaAllah. Cakap elok tak boleh. Saya ni keluar tiap-tiap hari saya kata. Tiap-tiap malam dia keluar. Saya dakwah ribu-ribu orang, bukan puluh-puluh orang. Tak payahlah dia ajak orang lain. Saya dakwah. Ni pun saya pun tabligh juga. Menyampaikan lagi besar, lagi luas. Hak ceramah saya ni keluar dalam internet, ceramah kita ni keluar dalam radio, lagi luas. 6 hari tuan-tuan berjalan. Esok nak pergi Kedah pula. Semalam dia tidur rumah, esok pergi Kedah pula. Dia tuan-tuan ni pun tabligh juga. Jadi cukup. Kita nak habiskan sikit je lagi. Di mana tadi? Kebinasaan suami tadi hilang pula dah. Baik. Dan kata dia lagi, maka wajiblah keluarnya, maka haramlah atas suaminya bukan. Dan ataupun harta baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Yang kedua, yang dapat menyelamatkan suami daripada benda haram, dia ada pekerjaan yang halal yang cukup dia dan cukup anak isteri dia makan. Dan ada baginya pula sifat qanaah daripada belanja yang berlebih-lebihan. Suami yang selamat ialah suami yang ada pusaka. Kalau tak ada pusaka pun tak apa. Kerja yang elok-elok. Kerja halal, elok-elok. Dan sifat yang ketiga dia sebut, ada sifat qanaah. Apa dia qanaah? Berpada-pada dengan apa yang ada. Cukuplah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Suami macam ni insya-Allah selamat. Bang, beli TV yang nipis tu bang. Tak payahlah puas. Bukannya kita lama pun tengok TV. Puas kerja, pergi pukul 6.30. Abang 6.30 juga. Balik 6.30 petang. Kemudian kita pergi masjid sampai rumah pukul 9.30 malam. Bila nak tengok TV-nya? Cukuplah TV tu. Dah lah. Tapi kecil sangat lah bang. 14 inci tak nampak. Apa susah? Ambilkan kanta. Jadi betul lah TV tu. Yelah bang. Assalamualaikum, tidur. Kan dah ada iklan sekarang. Itik dekat. Iklan itik. Phone, dia bubuh speaker. Phone, semua juga. Sekarang dia bubuh kanta pula. Jadi dia besar. Itulah dia panggil qanaah. TV tu elok lagi tak? Elok. Ada hutang tak? Tak ada. Halal tak gambar? Halal lah bang. Cantik, clear, sharp lah bang. Kalau gitu okey lah. Okey lah. Tak ada apa masalah. Itulah nama dia qanaah. Kalau ayang beli TV besar boleh. Kalau ayang nak TV besar pun boleh. Besar meja ni pun boleh ayang. Tapi hutang 8,000 sebulan, 800 mana kita nak bayar? Biarlah ayang. Cukuplah macam itu. Tak adalah, tak puas lah. Tak apa. Ayah tengok muka abang. InsyaAllah puas. Baik tuan-tuan, cukuplah. Kita akan sambung lagi masalah suami bulan hadapan. Dia tak ada orang perempuan ni. Cerita ni buat suami. Jadi orang perempuan jangan takut. Yang takut ni mungkin suami je. Jadi saya agak bulan depan mungkin orang lelaki kurang. Dia cerita buat suami je kali ni. Baik, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sadid alaihim kalma min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.